dalam mendidik anak, anak tu amanah, kita jangan fikir kita dah bagus sangat. Kita kena belajar lagi. Ustazah mungkin ibu yang sebab diberikan anak tu rapat-rapat. Ibu-ibu yang anak rapat mesti percayalah, mesti faham maksud ustazah. Ingat senang. Yang seorang nak menyusu, yang seorang lagi nak makan, yang seorang nak terberak. Ingat senang. Semua umur 3 tahun, 2 tahun, 6 bulan. Suami mana? Pergi ceramah. Allah, tak ada cerita. Tak nak cerita. Yang bestnya mak pun sakit perut time tu juga. Yang menangis terguling-guling, yang melompat naik atas, semua dah dilalui tuan-puan, dilalui. Jadi nak bagi tahunya apa? Kita mungkin dalam keadaan tekanan, stres. Jadi mudah, bila stres dia akan jadi mudah marah-marah. Satu hari suami Ustazah cakap kat Ustazah. Dan apa yang dia cakap tu Ustazah pegang betul dan selalu cakap dengan ibu-ibu muda. Suami Ustazah kata, kita dengan anak kita ni sebenarnya betul-betul 12 tahun je. Sebenarnya. Kita diberikan kesempatan emas, mutiara, intan, berlian. Sebutlah apa benda yang bernilai. Lingkungan 12 tahun je. Lepas tu anak kita akan meniti alam dan pengaruh yang lain. Betul tak tuan-puan? 12 tahun je. Besok adik ni masuk sekolah imtiaz besut contohnya. Yang ini masuk MRSM Ulul Albab. Berapa hari je cuti sekolah, boleh balik sekolah. Budak asrama balik sekolah buat apa? Tidur. Ya, jangan marah dia. Yang penting dia tak jadi ashabul kahfi. Tidur sampai bertahun-tahun kan ya. Dia memang tidur. Ustazah anak balik asrama, dia tidur, memang kejut makan dengan solat. Solat je. Kita faham. Dia bagi habis maksimal kat sekolah. Balik rumah dia rehat. 12 tahun itulah tuan-puan sekalian. Ini nasihat suami Ustazah kan. Jadi kawallah supaya 12 tahun tu anak kita menikmati kasih sayang dan adab yang baik. Ini 2 benda. Kasih sayang dan adab yang baik. Lepas kena nasihat tu, berubahlah sikit. Dalam 4 hari. Lepas tu kembali asal nasihat lain pula. Dah sebab kita jaga anak. Dah lah jaga anak, kerja pula lagi. Tapi inilah amanah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang bak kata Imam Ghazali tadi, kamu cuba tanam pokok bunga, baru kamu tahu. Kamu tanam pokok apa pun, baru kamu tahu bahawa ini kan untuk menanti hasil. Pokok-pokok itu memberikan hasil pun perlukan kepada kesabaran. Apatah lagi anak nak berhasil menjadi insan yang cemerlang. Kamu kena sabar. Kamu kena banyak berdoa. Kena tunjuk contoh yang baik. Ya, kena banyak berlapang dada. Kena lembut hati dengan anak-anak. Tuan-puan, Ustaz minta izin, ya nak cerita sikit. Satu nilai yang saya belajar daripada almarhum ayahanda Ustazah. Dia ustaz. Orang panggil dia tuan guru juga. Ustaz Haji Musa bin Saleh. InsyaAllah siapa yang kenal dia kat kampung tu, kat Negeri Sembilan tu, kalau mendescribe dia ataupun nak mensifatkan dia, InsyaAllah tak ada orang yang akan tertinggal sifat namanya kelembutan. Dia lembut orang dia. Lembut sangat. Lembut tu kadang-kadang sampai bercakap tak dengar. Lembut. Masya Allah. Orang mungkin nampak lembut dia yang luar. Tapi kami anak-anak nampak dia sebagai ayah dan suami. Kelembutan dia di dalam. Di dalam. Tuan-puan. Ustazah ni banyak gak ragam dengan abah tu. Banyak gak perangai. Tapi dah terdidik daripada kecil apa dia? Abah akan datang dekat kita, duduk berdepan, boleh pegang tangan kita ni dalam keadaan kita terasa. Ni Ustaz cakap ni rasa macam terasa.
tangan abah ni selalu sejuk sebab dia selalu ambil wuduk. Jarang tangan dia berhaba panas. Jadi kita ni tengah panas ni, nak memberontak, nak mengamuk ni. Anak-anak remaja kan, abah pegang tangan, contohlah, tapi ni panas, tak sejuk. Ustazah Zila pun tangan panas. Pegang macam ni kan. Seorang ayah tuan-puan, ayah dengan anak perempuan ni, ya Allah, lain. Bila abah kita pegang, dia seorang yang slow motion, tertib. Kita tu jadi suspend, abah ni apa ni, senyap dia pegang tangan kita ni kan. Dia macam tu. Dan dia akan cakap, abah nak bagi faham dulu, kenapa abah buat macam tu. Kemudian, abah sebagai seorang ayah, minta maaf kalau apa yang abah buat ini tidak sesuai dengan cita rasa anak abah, tapi yang abah nak adalah kebaikan. Sampai ustazah pernah berazam tuan-puan, aku takkan bagi lagi abah ni minta maaf. Maknanya kalau dengar je abah kata abah nak minta maaf, kita akan cepat-cepat, tak abah, kacik minta maaf, adik minta maaf, adik minta maaf. Tak nak bagi abah minta maaf. Kenapa? Hati dia terlampau lembut. Orang mungkin boleh kata, alah hati-hati lembut tu kena pijak nanti. Tak. Kami semua kalah dengan kelembutan dia. Kalah. Dan dia adalah seorang ayah yang bagi tahu macam ni, bila kami minta maaf dia kata tak ada apa. Anak, isteri semua tak ada salah dengan abah. Tak ada dosa. Lebih baik abah tak payah jadi lelaki kalau hanya buat isteri dengan anak-anak abah berdosa. Sebab lelaki ni qawwam, pembimbing. Bukan nak buat orang berdosa. Ini tak naklah ada laki-laki tuan-puan, sikit-sikit kau nak masuk neraka. Neraka, asyik main neraka. Betul tak? Kita qawwam. Qawwam ni makna apa? Kita ada kekuatan membawa, membimbing anak isteri kita ke syurga. Kenapa kita asyik sebut pasal neraka-neraka ni? Asyik sebut isteri derhaka, anak derhaka. Kalau tanya ustazah, tak setuju dengan approach itu. Pendekatan itu boleh, tapi sangat sedikit boleh cakap ayat tu. Sangat sikit. Sepanjang ayah ustazah didik kami anak-anak, hampir tidak pernah mendengar perkataan anak derhaka. Yang baik-baik je, yang lembut-lembut kan, yang elok-elok. Ya, syurga ni ada 8 tingkat kak cik, dia kata kat ustazah. Beberapa tahun sebelum dia meninggal. Syurga ni ada 8 tingkat kak cik. Besok kita ninjau kak cik, dapat tinjau. Dia tingkat 7 lah, dia tingkat 6 lah. Ni ayah saya cakap kat ustazah. Dia tingkat 3 lah. Allah bagi macam transparent, boleh nampak tuan-puan sekalian. Tapi abah kata apa? Abah tak nak kak cik besok ada yang tingkat tinggi, tingkat 8. Tapi mana yang kecil ni? Mana Dek Su? Mana Kak Cik? Kak Cik duduk bawah sekali. Abah tak nak lah. Ini kan raya anak-anak tak balik seorang pun kita rasa tak sempurna, rasa tak cukup. Yang selalu tak balik raya Negeri Sembilan ustazah lah. Dia balik mana? Balik Kelantan. Isteri solehah kan? Sama. Jadi kalau misalnya kata ustazah balik akan menyempurnakan semua orang ada kat Negeri Sembilan tu. Waktu tu mak punya happy, abah punya seronok. Asal tetamu datang je akan beritahu. Semua ada ni, semua ada. Kak Cik pun ada ni. Dia punya seronok. Itu kat dunia tu. Akhirat. Tergamak kita tanya, mana Kak Langnya ni? Mana Abang Teh ni? Neraka. Dia dalam neraka, berani, tergamak. Tergamak tak seorang mak, seorang ayah tanya. Lebih-lebih lagi tergamak tak kita tuan-puan berkumpul dalam syurga, mak kita mana? Mak kita mana? Mak kita dalam neraka. Allahu Akbar. Wal iyazubillah. Berani kita.
Seronok, ya Allah, mak ada, Kak Long ada, Kak Ngah ada, ya Allah, syukur Alhamdulillah kita semua berkumpul dalam syurga. Abah mana? Ayah mana? Abi mana? Habis tempat kita cari ni tak ada ni. Ayahnya di neraka. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Tuan-puan, kalau kita ingat macam tu je, maknanya apa? Kena kuat, kena cekal, kena sabar, kena doa, kena buat sesuatu, kena minta pertolongan Allah agar Allah bagi kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita takkan kuat melihat siapa-siapa daripada anak kita atau suami isteri nanti masuk neraka.